M This call is now being recorded. tolak 2.25 sama dengan 11 tambah 4 M. So, faham tak kenapa cikgu buat kurungan tu? 2 ni dah jadi darab. Bila kita bawa ke kiri, dia akan jadi darab. So, darab ni tak boleh darab satu, kena darab yang ni lah kedua-dua. So, bila darab masuk, tengok 2/4 ni adalah apa? Kita kecilkan dahulu. 2/4 16 M. Tolak sert 2.25 sama dengan 11 tambah 4 M. Sekejap cikgu settlekan yang ni. So maka 2 darab 16, buka kurungan. 2 darab 16, kita akan dapat 32 M tolak. So 2 darab sert 2.25, awak akan dapat apa? 3 sama dengan 11 tambah 4 M. So yang ni kita nak M sahaja. So kumpulkan bawa M ke sebelah kiri. Nombor bawa ke sebelah kanan. So maka 32 M. Tengok positif 4 tambah 4. Kita bawa ke sebelah kiri akan dapat tolak 4 M. So kalau kita tengok negatif 3 bawa ke sana akan jadi positif lah. Sama dengan 11 tambah 3. So 32, tengok sepunya. 32 M tolak 4 M, kita akan dapat 28 M sama dengan 14. So kita nak M sahajalah 14 bahagi 28. So awak akan dapat M sama dengan 14 bahagi 28. 0.5. Yes, 0.5. Boleh? 14 bahagi 1/2, 0.5. So dapatlah nilai M. So cikgu akan stop kelas kita dekat sini. So nanti kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. So tinggal Cikgu, Ya, nak tanya soalan boleh? boleh. Yang Cikgu. berkaitan dengan punca kuasa 2.25 tu macam mana dia boleh jadi 3? Yang ni tengok kalau awak darab, sekejap cikgu buka kalkulator sekejap ni. Yang tu awak darab masuk je. Terus akan dapat 2 darab sert dengan 2.25, awak akan dapat sama dengan 3. Nanti awak tekan kalkulator, boleh? Boleh cikgu, terima kasih. Sama-sama. So awak akan dapat negatif 3 lah, tolak 3. Boleh? 2 darab sert 2.25. Okay, so cikgu akan stop kelas kita dekat sini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan lah. So terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kepada para pelajar tingkatan 3 ya. Pada malam ini kita meneruskan perbincangan kita untuk mata pelajaran sains pada malam ini. Okay, saya akan uploadkan seterusnya bahan. Okay, kalau saya tak silap, kita telah pun membincangkan tentang bab 6 ya. Okay, jana kuasa. Sumber tenaga boleh diperbarui dan tidak boleh baharu. Dan tentang jana kuasa 1, jana kuasa 2. Jana kuasa 1 ialah lebih kepada elektrik hidro dan elektrik hidro dan juga thermal. Geothermal, biogesim. Okay, dia bakar biogesim tersebut. Okay, menghasilkan steam, ada air, bakar air. Dibakar biogesim tu menghasilkan pembakaran metana. Okay, tenaga haba membakar air dalam satu tapungan dan air itu menghasilkan steam. Dan steam itu akan melalui turbine dan turbine akan melalui penjana kuasa elektrik. Okey, itu adalah untuk jana kuasa 1. Jana kuasa 2 adalah untuk menghasilkan tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear, arang batu dan juga tenaga nuklear. Ini untuk jana kuasa yang kedua. Okay, kita telah bincangkan tentang arus terus dan arus ulang alik. Okay, untuk arus terus dan arus ulang alik, arus terus adalah menggunakan bateri kebanyakannya, dan arus ulang alik adalah arus daripada aliran yang supply elektrik daripada mana, jana kuasa elektrik itulah. Okay, so di sini jana kuasa thermal bisa, kita dah bincang ni. Kita pergi seterusnya, ini sudah minggu lepas dan ini ya, komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Komponen keselamatan dalam sistem pendawaian. Ini rasanya saya dah bincang minggu lepas sudah. Kita telah, yang ni sudah belum? Belum lagi kan? Rumus jumlah arus yang melalui peralatan elektrik 1. Ini dia bagi pengiraan lah. Macam mana anda semua boleh membuat pengiraan. Jana kuasa elektrik P diwakili oleh P ialah kadar tenaga elektrik E yang digunakan. Unit SI bagi kuasa ialah watt. Diwakili oleh tanda W dan masa ialah saat ataupun S. Kebetulan saat ni dalam bahasa dalam bahasa Inggeris kan second kan. Ada guna S juga. So formula dia ialah kuasa elektrik P dalam bacaan watt adalah sama dengan tenaga elektrik yang digunakan, E dalam joule dan masa yang diambil, T, time, saat ataupun second. Contoh soalan. Sebuah alat pengering rambut mempunyai label 3.0 kilowatt. Dan 250 volt. Hitungkan tenaga elektrik yang digunakan jika pengering rambut itu disambung pada bekalan 250 volt selama 20 minit dalam unit joule. So, penyelesaian dia ialah, apa yang diberi kat situ? P ada dalam bentuk kilowatt tu kan. P dan masa ada tak masa? 20 minit.
hitungkan tenaga elektrik yang digunakan. Maknanya dia nak tahu tentang E lah. Okey, dia nak tahu E. So, awak buatlah matematik dia. Okey, P sama dengan E dibahagi dengan T. So, E ialah P darab T. Senang aja. E sama dengan T ni naik kat sini lah. Okey, P darab T. Okey, so awak akan dapat tenaga elektrik yang digunakan ialah 3 ribu times darab dengan 20 minit darab dengan 60 saat. Okey. So maknanya kalau awak tahu kan sebab ni watt tau. Ini bacaannya adalah diberi dalam kilowatt. So awak kena darab 1000 sebab 1000 watt 1 kilowatt. Betul? So ada 3 kilowatt darab 1000 jadi 3000. Masa 20 minit. Dia nak dalam saat Yang ni dalam saat second. So awak kena darab dengan 60. Okay, 3000 darab 20 darab 60 di sini. Okay, awak dapat berapa? 3,600,000 joule. Okay, tenaga elektrik yang digunakan. So, bayangkan orang TNB yang datang setiap bulan datang untuk baca kita punya meter tu kan. Dia tahu mungkin benda tu dah automatic lah, calculate lah. Buat calculation lah. Berapa, dia just punch je, dia tulis je kat situ. Dia just masukkan data berapa kilowatt yang kamu dah guna. Mungkin benda tu automatic kira dia punya jumlah. Okay, jumlah yang perlu dibayar tadi lah. Okay Alright, so arus elektrik. Arus elektrik dalam I ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik Q melalui satu konduktor. Okay, arus elektrik adalah I ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik Q melalui satu konduktor. Okay. Unit SI bagi arus elektrik ialah ampere A dan cas elektrik ialah coulomb iaitu C. Okay, cas elektrik. Okay, arus elektrik disebut dalam ampere. So, arus elektrik dalam ampere, ini dia punya formula sama dengan cas elektrik Q, bacaannya dalam kolom, masa yang diambil dalam saat. Okey, kita tengok contoh kat sini. Sebuah peti besi mempunyai label kuasa 3.2 kilowatt. 214 volt. Okey, hitungkan arus yang mengalir melalui peti sejuk tersebut. Okey. Ini dia punya formula dia. P sama dengan VI. P adalah apa tadi? P kuasa elektrik sama dengan volt times dengan arus elektrik. V itu apa V? Tadi awak dapat V adalah voltan kan? Okay. So, sebuah peti sejuk mempunyai label ini. Okay, harus. Okay. So, awak darab lah. Okay, P sama dengan VI. So, yang dia nak cari ialah I, arus elektrik. Sebab soalan tu dia nak arus elektrik. So, actually awak kena ingat formula ni dan awak kena tahu setiap satu dan awak tengok apa yang dia nak suruh awak cari. So, awak macam buat sikit macam algebra sikit lah, ubah-ubah sikit kan. Macam ni dia nak tahu arus elektrik. So awak kena dapat letakkan I di situ dan V ke bahagian sebelah sana. So V turun bawah. So I sama dengan P bagi dengan V. Okay. P adalah apa tadi? Power. Yes, kuasa elektrik tadilah P dalam watt.
watt. So dia bagi kat sini 3.2. So awak kena darab dengan 1000 untuk tukarkan dia dalam bentuk watt. Okay, so 3.2 darab 1000 jadi 3200 watt. Dan V pula dia dah bagi kat you 240 volt. Bagilah 3200 bagi dengan 240, so awak dapat 13.33 ampere sebab bacaan arus elektrik adalah dalam ampere. Okay, boleh ya? Boleh ya? Pelan-pelan kan? Saya harap awak boleh ingat dia punya formula tadi. Ini yang pertama tadi nak cari kuasa elektrik. Yang kedua nak cari arus elektrik. Okay, arus elektrik. Okay, awak kena ingat lah. Awak kena ingat formula ni lah. Senang awak ubah je. Okay, so seterusnya kita pergi pada yang ketiga. Contoh yang ketiga. Voltan V pada suatu konduktor ditakrifkan sebagai tenaga elektrik iaitu diwakili dengan huruf E yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik. Seunit cas elektrik diwakili dengan tanda Q. Okey, melalui konduktor. Bagi unit SI bagi voltan ialah volt, iaitu V. Voltan V, tenaga adalah sama dengan tenaga elektrik yang digunakan E bahagi dengan cas elektrik. Cas elektrik adalah apa? Cas elektrik ialah apa? Tadi kita ada tengok tadi kan. Cas elektrik adalah, okey ini dia bacaan dia dalam kolom. Okay, cas elektrik yang menggerakkan seunit cas elektrik tersebut. Okey. So, tenaga elektrik yang digunakan E bahagi dengan cas elektrik. Cuba kita tengok ya. Sebuah isyarat elektrik mempunyai label kuasa 1500 watt. Okey. Jika nilai arus yang mengalir dalam ceret elektrik tersebut adalah 6 ampere, berapakah voltan yang digunakan dalam ceret elektrik tersebut? Okey. So kita tengok di situ. Okey. Okey, kita tengok di sini adalah V sama dengan P bagi dengan I. Okey. P ialah apa? Ni P. Okey, P ialah kuasa elektrik bahagi dengan I. I ialah arus elektrik. I arus elektrik. So, kuasa elektrik dalam watt dibahagi dengan arus elektrik. So, dapatlah voltan tadi. So, 1500 watt bahagi dengan 6 ampere. Dapatlah 250 volt. Volt tu maksud dia apa? Voltan. V voltan. Volt. Okey. Itu cara dia. Jadi kat sini anda kena ingat apa tu? Formula. Ingat formula senang kan? Mungkin ada cara awak nak ingat formula tu kan? P sama dengan E bahagi T. P kat sini adalah VI. Okay, kalau nak cari hitung arus elektrik, mesti ada komponen I tadilah. Kan? Tengok yang mana dia nak. Alright, so yang voltan tadi adalah P bahagi dengan I. Okay. So kita tengok pengiraan jumlah yang melalui peralatan elektrik. Okay, setrika. Kuasa 1000, voltan 2500. So dia nak tahu arus. Arus sama dengan kuasa P bahagi dengan V. So maknanya kat sini kita dah dapat kan kuasa P 1000 bahagi dengan voltan 240. Dapatlah 4.2 ampere arus elektrik. Okay, di sini adalah ketuhar. Ketuhar tu apa? Oven kan? Macam oven lah. Okay, kuasa adalah
watt dia adalah 2500 watt dibahagi dengan 240. So jawapannya ialah 10.4 ampere. Television, okey, kuasanya ialah 150. Okey, voltannya ialah 240. So 150 bagi dengan 140 lebih kurang 0.6 ampere. Rendah voltan. TV kecil kot. Okey ya. Boleh ya. Kuasa voltan. So maknanya kalau dia minta ni awak kena make sure lah apa yang diberikan pada kita, anda, dan ingat formula dia. Okay, alright. So seterusnya di sini pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Penggunaan tenaga elektrik di Malaysia disukat menggunakan meter elektrik dalam unit kilowatt jam. Okay, kilowatt jam. 1 kilowatt jam, kilowatt lah, awak tahu 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Okay, watt lah, panggil watt ke watt? Ialah tenaga elektrik yang digunakan oleh peralatan elektrik pada kadar 1 kilowatt selama 1 jam. Tenaga elektrik dalam unit kilowatt jam, kilowatt bukan jam, setuju lah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Tenaga elektrik yang digunakan kilowatt joule adalah kuasa kilowatt darab masa. Dia kira dalam kilowatt ya. Maknanya nombor tu makin kecil lah. Kalau you tukar pada watt dia makin besar. Kalau you tukar dia pada kilowatt you kena bagi 1000 lah. Betul tak? Dan juga darab dengan berapa lama masa yang digunakan. Sama lah macam kita kat rumah kan. Kita pasang alat elektrik, contoh kipas, aircon, lampu. Tengok berapa lama you guna. Okay. Kos penggunaan elektrik ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Kos penggunaan tenaga elektrik bersamaan dengan bilangan unit darab kos per unit. Bilangan unit, okey. Okey. Kos penggunaan itu adalah bilangan unit darab dengan kos per unit. Okey, contoh ya. Kita tengok contoh soalan. Sebuah periuk nasi elektrik 2.5 kilowatt mengambil masa 15 minit untuk masak nasi. Hitungkan kos penggunaan elektrik untuk memasak nasi jika kadar bagi setiap unit ialah 20 sen. Okey, so dia ada 2.5 kilowatt. Okey, betul lah. Sebab dia dah bagi dalam kilowatt kan. Kata dah kalau dia bagi awak dalam watt, awak kena bagikan 1000 dulu. Okey, so ni senang ya. Dia bagi terus dalam bentuk 2.5 kilowatt. Darab dengan masa. Masa berapa? 15 minit. Kat sini awak tahu 15 bagi 60. Okey, 15 bagi 60. Dia dalam apa kat sini? Masa dalam jam. J ya. Okay, masa dalam jam. So maknanya 15 minit. Ada 1 jam ada 60 minit. Jadi 15 bagi dengan 60. Okay, jam tadi ya. Okay. 2.5 kilowatt darab dengan 15 per 60 jam. Ini dia kira dalam hour ataupun jam lah. So dapatlah 15 bagi 60 dapat 0.25 jam. Okay, so 2.5 kilowatt darab dengan 0.25 jam dapatlah 0.63 kilowatt jam. Kos penggunaan tenaga elektrik periuk nasi tersebut 0.63 darab 20 sen. Samalah 13 sen. 20 sen. Sekarang kira berapa sekarang satu minit? 1 minit yang digunakan berapa dia kira? Berapa sen?
seunit ya. Okay. Alright. So sekarang lebih mahal lah. Okay. Harga dah naik hari tu kan. Harga elektrik untuk rumah. Untuk isi rumah meningkat. Okay. Alright. So kita pergi kepada seterusnya ini adalah kerja pula. Kerja ialah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun mengubah bentuk objek tersebut. Pergerakan lah. Bergerak ya. Maknanya dia ada pengiraan untuk itu, iaitu formulanya ialah kerja KW sama dengan daya F darab dengan sesaran S. So W sama dengan Fs. Okay. So di sini ini soalan dia. Aiman menolak sebuah kotak sejauh 80 cm dengan sentimeter dengan daya mengufuk 0.6 Newton. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Aiman? So di situ kita nak tahu kerjanya ialah Fs. F adalah daya ialah 0.6 Newton darab dengan S. Mana tadi? S adalah sesaran ya. Sesaran adalah maknanya jarak lah sebenarnya kan. Boleh tak kita kata S sesaran tu dalam bentuk jarak sebab di sini dia lihat, kita tengok sini daya darab dengan berapa jauh pergerakan tu. Sesaran dipanggil ya. Okay, 0.6 darab 80 cm. So dapatlah bacaannya dalam joule ya. Okay, 0.48 joule. So ini awak kena buat latihan sikit lah untuk cuba buat nota sikit tentang formula ni ya supaya awak mudah ingat. Okay. Ada banyak formula kan? Ada berapa formula dah awak belajar ini? Satu, untuk dapat kuasa elektrik. Okay, kuasa elektrik adalah E tenaga elektrik yang digunakan dan masa yang diambil. Seterusnya awak belajar tentang arus elektrik. Okay, arus elektrik adalah dia punya formula ialah P sama dengan VI. P adalah apa tadi? P adalah kuasa elektrik. Ini formula dia, tapi kalau dia nak cari salah satu komponen tu awak kena ubah sikit dia punya formula dia ni. Okay. Alright, so 1, 2, 3. Okay, awak belajar 4. Okay. 4 dan lebih kurang 5 lah. Okay, awak kena buat catatan sikit, nota di mana-mana untuk anda mudah ingat bagaimana untuk mengira arus elektrik dan juga kat sini adalah kerja kan. Daya darab sesaran ialah pergerakan tersebut lah. Jarak pergerakan ya. Okey, dan bacaannya dalam joule. Okey, tenaga dan kuasa. Tenaga, definisi tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, unit SI bagi tenaga ialah joule. Okey, di sini contoh ya. Streka elektrik yang menggunakan kuasa sebanyak 300 watt telah digunakan selama 2 jam. Hitungkan jumlah tenaga yang telah digunakan. Okey, tenaga yang telah digunakan bersamaan dengan kuasa darab masa. Watt darab dengan saat. Okey, so 300 watt, okey dibagi dah siap 300 watt darab dengan 2 kali 60. So 2 jam. Darab dengan 60 minit. Sebab kalau tak silap dia ambil pengiraan dia dalam minit ya. Okey, masa dalam saat. So 2 jam. Okey, ada berapa minit? Okey, dah darab. 300 darab dengan 120 saat. Dapatlah 36,000 joule.
Okay. Sorry ya, saya batuk sekejap. Kita sambung balik. Okay, pembincangan kita untuk kuasa ialah, definisi untuk kuasa ialah kadar melakukan kerja. Okay, rumus atau formula untuk kuasa ialah P, kerja yang dilakukan dibahagi dengan masa yang diambil. Okay, unit SI bagi kuasa ialah watt. Soalannya, pengiraan. Okey, contoh pengiraan. Aaron yang mempunyai berat badan 65 kilogram telah mengambil masa 25 saat untuk melengkapkan acara larian 100 meter. Berapakah kuasa Aaron? Kuasa atau daya F tadi kan, darab dengan sesaran tadi, jarak kan. Okay, so kat sini dia bagi, okay, di sini adalah berapa nak sini? 100 meter. Okay, 100 meter adalah jarak dalam meter dia bagi dalam meter, dah straightforward terus. Dan daya dalam Newton. 65 kg telah mengambil masa 25 saat. Okay, so di sini, okay, awak darab 650 N darab dengan 100 meter jarak. So awak dapat 65 Joule. Dan ini untuk kerja untuk kuasa pula, kerja bahagi dengan masa. Soalannya dia nak kuasa kan. So awak kena kira ni dulu untuk dapatkan kerja, sebab untuk formula kuasa adalah kerja bahagi masa. So kat sini awak belum dapat lagi. Dia tak bagi you kerja Awak kena kira. Okay, awak kena kira dulu kerja ni. Okay, so awak dapat kerja 65,000 Joule dibahagi dengan 25 saat. Ini lain lah. Ini dah dia berlaku dalam pengiraannya adalah saat ya. Awak kena ingat lah dia punya unit dia apa dalam formula tu. Kena ingat unit dia apa. Ada yang tadi dalam minit. Ini dalam saat pula. Okay. Alright. Boleh faham awak tengok balik contoh yang diberikan. Sebab dalam soalan ni dia tak bagi kerja. So awak kena kira kerja dulu. Okay. Dalam ini kuasa. Okay, kerja bahagi dengan masa dalam saat. Okay. Alright. Seterusnya kita pergi kepada di sini pula adalah tenaga keupayaan graviti. Okay, tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal. Okay, tenaga keupayaan di sini ada dua jenis, iaitu tenaga keupayaan graviti yang terdiri daripada tenaga yang tersimpan dalam objek berjisim disebabkan oleh kedudukannya dari permukaan bumi. Okay, tenaga keupayaan graviti ya. Okay. Maknanya di sini awak boleh lihat contoh batu yang berada di lereng bukit. Mungkin boleh buat pergerakan di situ kan. Okay. Alright. So di sini pula aktiviti bermain payung terjun. Aktiviti bermain payung terjun dan aktiviti yang ketiga ialah permainan papan selaju. Oh, dia panggil roller coaster bukan roller coaster, apa dia panggil? Roller apa dia panggil? Awak tahulah ni budak muda. Apa dia? Skateboard. Naik ya. Skateboard. Okey. Ni umur macam pelajar-pelajar semua ni memang minat ni main ni kan. Badan tengah ringan kan. Okey, permainan papan selaju dalam bahasa Malaysia, skateboard. Okey. Right, tenaga keupayaan graviti MGH. M adalah mewakili jisim objek dalam unit kilogram.
G pecutan graviti dalam unit meter per saat dan H ketinggian dalam unit. Ini untuk mengira ni, tengok dia punya formula dia. Okay, dia hanya tulis kat sini ya. Okay, ini ada formula tenaga keupayaan graviti ialah awak kena dapatkan jisim objek dalam kg darab dengan pecutan graviti dalam unit meter per saat darab dengan H ketinggian dalam unit meter. Ketinggian pun dia kira okay. So ini adalah satu formula baru tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan mg dan h. Banyak dia punya ni kat sini kan. Formula. Tenaga keupayaan kenyal. Yang kenyal ni macam spring macam bentuk spring tu. Tenaga yang tersimpan apabila satu objek diregang, dimampat dan dibengkokkan. Macam ini awak rasa anak panah ni macam mana ni? Regang, mampat, dibengkokkan. Yang mana satu? Awak rasa anak panah ni? Tak tahu. Regang. Awak rasa diregang yang ini dimampatkan. Saya rasa dibengkokkan Saya lah. Saya rasa dibengkokkan sebab kan tak panah kan, dia lembut So you tarik dia ke belakang, so benda-benda tu dibengkokkan ke belakang Kalau diregang macam mana? Budak sedang bermain trampolin. Trampolin ni dia buat apa? Kalau dimampat ni besi macam ni yang loose macam ni dan ditekan kan, tu dimampatkan. Alright. Diregangkan maksudnya dijadikan loose. Diregang, mampat. Regang, mampat. Okey, yang ini kalau saya tak silap anak panah ni dibengkokkan sebab anak panah kan dia punya ni panjang dan mudah lentur kan. Trampolin. Awak rasa macam mana? Diregang, dimampat ataupun dibengkokkan. Dibengkokkan Bukan. Ini seolah-olah macam saya pun tak ada nak cakap nak guna yang mana ni. Regang, mampat. Kalau regang, mampat yang ini ini dibengkokkan. Yang this one mungkin dia kenakan pressure dan benda tu akan menolak dia balik kan. Tekan, benda tu menolak dia balik. Okay. Alright. Tenaga keupayaan kenyal adalah formula dia adalah 1/2 Fx. F daya regangan ataupun mampatan dalam unit N dan X adalah sesaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit M meter. Sesaran tu jarak pergerakan dia lah. Okay. Maknanya gerakan dia tu berapa jarak dia awak kena kira lah. So maknanya untuk nak buat pengiraan ini kita kena ingat formula dan kena dapatkan data sikit lah. Dapatkan data sikit dan mungkin awak kena cari yang ini Fx sesaran, ini daya. Setengah daripada daya darab dengan sesaran. Jarak itu perubahan tadi lah. Okay, banyak okay. So nampaknya di sini, okay. Saya sebenarnya dah terlajak ni kan. Sepatutnya sampai sini sahaja. Pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Sampai sini sahaja sepatutnya sebab kita di bahagian tenaga elektrik. Okay, awak nak cuba jawab soalan tak? Untuk tenaga elektrik. Tapi tenaga elektrik ni banyak buat pengiraan. Okay. Saya tengok nanti dia untuk ini. Okay, cuba tengok di sini. Dia sampai bab berapa? Saya lajukan yang pening Okay, saya lajukan. Last kali adalah kita punya nota kita last kali ialah sampai bab 10 sampai bab 10. Okay. Pada bahagian bawah, okay, pada bahagian bawah sekali nota perbincangannya dia ada soalan tau. Untuk semua bab. Okay. Adakah saya sudah go through dengan awak yang bab 5? Saya rasa sudah bab 5 kan. Okay.
Saya rasa sudah untuk bab 5. Mungkin bahagian B ni belum lagi. Awak cuba buat dulu. Okey. Tindak balas kimia. Ini kita dah bincang dulu kan. Okey. Alright. So mungkin malam ini kita lebih fokus kepada bab yang ke-6. Alright. So cuba tengok soalan bab yang ke-6. Okey, bab 6 elektrik dan kemagnetan. Okey, untuk soalan nombor 1, antara sumber tenaga berikut, yang manakah sumber tenaga boleh baharu? A. A, betul. Jawapannya ialah A. Very good. Okey, nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan, saya kecilkan sikit ya supaya semua nampak. Rajah di bawah menunjukkan satu stesen jana kuasa. Okey, apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku di stesen jana kuasa itu? D. Ini dia menggunakan air laut Alright, so jawapannya ialah jawapannya apa? Tadi ramai-ramai tadi jawab apa tadi? C. Oh, ada C lagi? Selain daripada C ada lagi tak? Okay. So kalau awak tengok kat sini dia ambil air laut Dia ambil air laut sebagai air yang dibakar untuk menghasilkan steam. Aliran air laut masuk ke situ. Okay, so jawapan. Awak tengok ini tenaga graviti C, mana ada tenaga keupayaan graviti. Air laut tu kalau tengok dia bergerak ni horizontal kan, nampak mendatar. Bahan api fuel. Dia bakar bahan api tersebut. So jawapan. Adakah permulaan dia tenaga cahaya? Ataupun permulaannya tenaga kinetik? Ataupun permulaannya tenaga graviti? Ataupun permulaannya tenaga kimia? Awak tengok sini, permulaan dia di sini, bahan api fuel. Ini apa ni? Jawapan? Mestilah tenaga kimia. Sebab di sini pembakaran bahan api di sini bahan api fuel. Okey, jawapannya ialah D. Tenaga kimia menghasilkan tenaga haba. Tenaga haba memanaskan air tersebut dan steam, dia jadi steam. Air ni dipanaskan dan dia menjadi steam. Bila air laut ni bila dilalukan di sini bila terkena haba ni dia akan jadi steam. Jadi panas dan menghasilkan steam di sinilah. Okey, so ini tenaga kinetik lah, pergerakan tadilah. Pergerakan air steam di sini adalah tenaga kinetik dan steam tadi digunakan untuk menggerakkan turbine. Turbine itu menghasilkan tenaga elektrik. So jawapannya ialah D, nombor 2, okey? Nombor apa dia? Cikgu tanya, Ha. apa sebenarnya maksud turbin tu? Turbine. Okey, turbine ni dia macam kipas. Pernah tengok turbine tak? Tak pernah cuba masuk. Okey. Cuba awak masuk dalam Google. Okey, Google kan. Lepas tu awak type. Okey, turbine. Saya selalu kalau saya tak tahu saya type je. Dapat tak gambar tu? Yes, saya dapat gambar turbine. Awak nampak tak? Ni gambar turbine. Nampak? Nampak tak? Gambar turbine. Nampak. Nampak kan? Itu okey, kejap saya tak nampak tahap mana. Okey. Siapa ni? Bagus. Rashidi
Rashidi. Okey, sekejap. Saya tengok. Itu turbine turbine tu. Saya tengok. Nampak tu lah. Okey, ini yang steam tu bila kena benda ni, dia akan menggerakkan that turbine tadi lah. Okey, faham So steam ni kuat ni. Ni dalam jumlah yang besar dalam jumlah yang banyak dan mungkin dia punya force dia kuat Sebab tu bila force dia kuat, dia boleh menggerakkan turbine itu. Okey? Alright boleh So tenaga kimia sebab dia bakar bahan api. Okey, kita pergi pada nombor 3. Alat yang manakah menggunakan arus ulang alik? Si cikgu. Si cikgu. Okey, betul. Comel suara kan. Si cikgu. Okey. Si pembakar roti yang lain ni semua bateri lah. Okey, nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan sebuah transformer. Okey, mengapakah transformer yang ditunjukkan itu digunakan dalam pencawang untuk, pencawang masuk utama dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik? D. Jawapan D, betul. Nombor D betul jawapan. Mengurangkan voltan sebelum dihantar ke pencawang bahagian. Mengurangkan voltan. Okay. Awak tengok dia punya ni gelung dia tu kan. Okay, awak tengok gelung dia tu. Okay. Nombor yang seterusnya. Nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan struktur bagi satu palam 3 pin. Antara bahagian berlabel A, B, C, D yang manakah bertanggungjawab untuk membawa arus dari pencawang kepada pengguna kawasan perumahan? Jawapan nombor 5. Ada itu rajah ni Saya rasa ada tunjuk gitu. Kalau saya pergi nanti lambat pula nak datang sini. Okey. Macam mana jawapan dia? Awak boleh tengok nota yang tempat lain tak? Tak ingat. Jawapan nombor 5 ialah teka. Tak boleh teka? Tak yakin? Ya? Awak kata A ke atas. Okey. So saya nak pergi balik jauh kan benda ni Okey. Jawapannya ialah nombor 5 D. Nombor 5 jawapannya ialah D. D kat mana? Ni, yang ini. Yang warna putih ni. Yang tak ada warna ni kan. Okey, itu jawapannya. D Nombor 5. Nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan sebuah setrika elektrik. Kaedah yang manakah disyorkan untuk menjimatkan tenaga elektrik ketika menggunakan setrika itu? Jawapan untuk nombor 6 ialah D. Allah, senang je kan. Nampak dah tahu kan. Menggunakan sekali seminggu lah. Ataupun sekali guna, sekali gosok banyak. Kan? Tapi ada juga kan macam kita kadang-kadang malas kita gosok tiap hari. Tu lagi kuat tenaga elektrik kan. So nombor 6 jawapannya ialah D. Okay, kita jawab sampai nombor 10 Lepas tu kita stop. Arus yang mana yang digunakan bagi dua peralatan elektrik masing-masing ialah 4.5 ampere dan 7.5 ampere. Apakah fuse yang sesuai digunakan oleh kedua-dua peralatan elektrik itu? Jawapan? Okey, peralatan elektrik masing-masing 5.4 ampere dan 7.5 ampere. So dia kata yang mana yang lebih sesuai? Jawapan? Tentulah 10. Jawapannya ialah D Jawapannya ialah D. Maknanya tak boleh kurang. Kena lebih sikit. Kalau kurang nanti apa dia? Dia akan terbakar kan. Okey. So 10 ampere jawapan dia 7D. Nombor 8. Sebuah bangunan mempunyai 5 lampu 500 watt.
yang dipasang 24 jam selama 10 hari. Kos penggunaan tenaga elektrik disenaraikan dalam jadual di bawah. Kos per unit untuk 100 unit yang pertama ialah 20 sen. Kos per unit untuk 100 unit yang kedua yang seterusnya ialah 30 sen. Berapakah jumlah kos penggunaan tenaga elektrik itu? Okey, ini memerlukan awak kena buat pengiraan. Boleh tak? Boleh buat pengiraan ini tak? Okey, cuba. Oh, sebenarnya kita dah lebih masa. Okey, tak apa. Ini adalah yang soalan yang terakhir. Awak nak cuba ke? Nak cuba jawab? Berapa awak dapat? Kena ambil formula kan? Okey. Saya rasa mungkin saya akan biarkan awak membuat pengiraan dahulu, tengok dulu formula yang terlibat. So kita akan sambung balik untuk minggu hadapan. Sekarang dah 9.53. Dah lebih dekat 10 minit. Awak nak cuba jawab tak? Siapa yang dah dapat jawapan? Belum. Okey. So saya akan jadikan dia sebagai homework bagi awak lah. Okay, actually nota ni dan juga soalan yang banyak dekat bahagian bawah ini adalah saya dah masukkan dalam WhatsApp group. Awak boleh tengok ini kan. So bila awak jawab, awak boleh cuba gunakan formula yang telah diberikan. Okay, so saya jadikan nombor 8 ini sebagai you punya homework lah. Okay, so sehingga kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Bagus anda semua istiqamah berterusan untuk mendapat ilmu di dalam online. Okay, so kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.